Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya baru habis merawat. Malam ni saya ada 8 pesakit. Alhamdulillah. Ya, tiga kumpulan dah satu keluar. Tapi bila saya rawat, Alhamdulillah. Tapi malam ni kebanyakannya semai semualah. Saya punya ubat semai ni pun sudah tinggal sikit. InsyaAllah mau buat baru lagi. Okay, tapi malam ni apa yang ingin saya sampaikan sini ialah tentang upah dalam rawatan. Okey. Yang banyak dibahaskan sekarang. Kadang-kadang perawat ni dia walaupun berdekatan tiba-tiba minta upah 500 hingga ke 2-3 ribu gitu. Kadang-kadang ada yang sampai 7 ribu. Jadi benda ni saya punya pesanan lah kepada pesakit. Sebab saya pun selalu setiap kali pesakit ingin membuat rawatan, semua akan bertanya berapa maharnya. Okey. Ingat, sebelum mendapatkan rawatan, wajib kenal pasti siapa perawatnya, kaedah rawatannya, dan apa bacaannya. Yang terakhir adalah kosnya. Kadang-kadang bagi saya lah sebagai masyarakat, pesakit walaupun dia kadang-kadang berada, tapi bila dalam keadaan sakit dia sangat susah. RM500. Kadang-kadang lepas buat rawatan, ada paling kurang diminta RM500. Okey. Ada yang kadang-kadang bookingnya pun perlu bayar duit sudah. Jadi jangan menyusahkan pesakit. Itu saya punya pesanan pada semua. Okey. Kena tanya dulu pada pesakit pun sebelum buat rawatan, tanya dulu. Kadang-kadang sebelum rawatan tiada bayaran apa semua. Tapi selepas rawatan siap ada resit dikeluarkan kepada kita, pada pesakit. Dan yang kadang-kadang boleh tahu lagi satu ekor jin saka tu berapa harga dia, dan dikali berapa yang dikeluarkan. Kadang-kadang kita menggunakan kaedah-kaedah gaib batin mengeluarkan sesuatu. Saya haraplah jangan mencacatkan rawatan Islam tu kepada perawat-perawat yang menceburi bidang ini. Jangan kita cacatkan rawatan Islam tu. Okay, jangan menyusahkan pesakit. Okay, Nabi bila dia tidak menerima bayaran, tapi dia menerima hadiah. Tapi mungkin adik-adik daripada pesakit ni, mungkin kepada perawat yang membuka kedai, membayar kos, itu lain cerita. Tapi jangan sampai membebankan. Kadang satu proses 700 banyak tau. Jadi cuma kebanyakan kesilapan ni daripada pesakit juga. Kan? Banyak reda pun tiada duit. Tiada duit maksudnya tiada. Bila diminta upah berapa orang, ada berapa puluh orang pesakit yang saya rawat, tiba-tiba kadang-kadang mereka datang bawa yalah RM200 dengan berharap perawat yang datang pergi itu dengan RM200 itu cukup. Tiba-tiba selepas rawatan diminta sampai 1,000, 1,500. Terpaksa meminjam sana sini, kesian. Sudahlah sakit, susah. Itulah. Jadi itulah kepada yang menonton video ni, yang ingin mendapatkan rawatan daripada saya ataupun daripada saya punya tim, kami tidak mengenakan apa-apa bayaran, seikhlasnya. Kalau pesakit berikan hadiah, insyaAllah kami terima. Tapi tidak ada penetapan, seikhlasnya. Kalau pesakit tidak bagi pun tidak masalah bagi saya. Sebab kita merawat ni seikhlasnya. Yang penting adalah kesembuhan daripada Allah SWT. Bila pesakit ikhlas datang buat rawatan, insyaAllah kita ikhlas buat rawatan juga, kesembuhan tu akan jadi mudah, insyaAllah. Yalah, kadang-kadang mereka bertanya, ya saya ada kerja, saya seorang guru. Kawan-kawan kadang-kadang kalau kamu bagi hadiah, bagi tu pada mereka. Macam saya, niat saya adalah untuk menolong. Selebihnya kalau orang bagi hadiah itulah bonus, kan? Kita akan, tapi bonus itu saya akan serahkan kepada pesakit dengan berikan hadiah, minyak. Yang pernah buat rawatan tu fahamlah tu bagaimana cara saya merawat. Okey, tapi sekali lagi saya pesan kepada semua pesakit, sebelum mendapatkan rawatan, bagus tanyalah kos rawatan, apa permintaan daripada perawat. Kadang-kadang minta kambing, bukan seekor sampai 3 ekor. Harga kambing sekarang berapa? Banyak. Kan tinggi tau.
Kadang-kadang yalah, kita sebagai perawat juga kan ya, pesakit sudah susah. Kalau mau bagi derma pun kepada bagi orang makan, biarlah tengok keadaan pesakit itu macam mana. Kadang-kadang dirinya sendiri pun tidak mampu sudah untuk makan, kayak pagi makan pagi, gara-gara disebabkan gangguan nih, sihir nih. Dia sudah mengalami kebankrapan ataupun pendapatan yang tiada sumber pendapatan gara-gara sakit. Tiba-tiba diminta kan, bukan seekor kambing, 3 ekor, 5 ekor. 1 ekor kambingnya berapa harga sekarang? Tiada 500 tau. Jadi, yalah, ini cara masing-masing, kaidah masing-masing. Tapi apa yang saya pesan adalah bukan kepada perawat. Perawat ni dia tetap dengan dia punya cara tu, tapi kepada pesakit yang menonton. Okey, sebelum mendapatkan rawatan wajib kenal pasti siapakah perawatnya. Okey, kaji. Kalau ada video-video dia kaji. Macam mana cara dia merawat kan? Kaedah rawatan dia tu macam mana? Apa bacaan yang dia gunakan? Adakah bacaan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, tapi diselitkan unsur-unsur pemujaan, dan di ujungnya dia selitkan dengan Al-Quran untuk menyesatkan. Kalau boleh gunakan sepenuhnya Al-Quran. Dan dalam rawatan itu yang paling penting adalah doa kita. Dalam rawatan ni, ruqyah ni, doa. Biarlah kalau boleh apa yang kita baca itu didengar oleh pesakit yang ada menonton pada hari tersebut, dan kalau dalam video pun didengari. Okay? Dan yang paling penting adalah tanya kos rawatannya. Jadi contoh dia kata begini gini, kita boleh sediakan. Sama ada dalam bentuk sampul, apa pun itu kita tahu. Jangan lepas rawatan baru tanya. Itu kesilapan pesakit juga. Selepas rawatan berapa bayarannya? Berapa maharnya? Bahaya. Perawat boleh kenakan sesuka hati mereka. Yang paling jahat ni, yang paling kejam lah bagi saya, dia boleh tahu berapa ekor dalam jin dalam badan kita ni. Contohlah 1 ekor jin saka 600, 700 kali 3 ekor. Kali 3 ekor contoh begitu kan. Ya, bukan saya mau mengentam sesiapa, tapi kepada perawat seadanya. Kalau mau kenakan bayaran pun biarlah berpada-pada. Okey, kepada perawat kata kita ini menanggung serangan daripada para dukun, daripada saka, jin. Okey, pesakit cuma membayar. Tapi itulah berpada-pada. Yang satu yang saya cakap, kalau ada serangan pun tidak akan kena kalau Allah tidak izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, apapun serangan insya-Allah tidak akan kena. Tapi kalau Allah izinkan, walaupun serangan tu lemah, tetap akan kena. Jadi itu yang kita kena ingat seadanya. Dan kesembuhan yang paling, antara kaedah rawatan yang paling hebat adalah yang banyak menyembuhkan, yang banyak Allah sembuhkan adalah sedekah. Kepada pesakit-pesakit, tempat perawatan, rajinlah bersedekah di masjid-masjid, rumah anak yatim, dan siapa-siapa saja, keluarga kita ke, kan? InsyaAllah sedekah tidak akan merugikan kita. Okey? Tapi bukan bukan membayar kepada para dukun. Tuan guru saya selalu pesan, Tuan Haji Zuabidin, sekali kita melangkah jumpa dukun, 40 hari amalan baik kita Allah tarik. Bayangkan amalan yang terbaik kita akan tarik oleh Allah SWT. Nauzubillah min zalik. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekali lagi saya pesan kepada pesakit, sebelum buat rawatan, pertama wajib kenal pasti siapakah perawatnya. Kedua, kaedah rawatannya. Ketiga, macam Piramli pula kan. Ketiga, apa bacaan yang dia gunakan? Adakah menggunakan Al-Quran ataupun menggunakan mantra-mantra? Dan yang terakhir, kosnya. Kita lepas 3 ke 4. Sebab kadang-kadang perjalanan si perawat kan, itu boleh dia pikirkan juga. Kalau diambil contoh daripada KK ke Tandakan, kena dibagi tahu berapa kos dia kan. Itu lain cerita. Tapi berpada-pada, jangan sampai menyusahkan pesakit. Sebab saya biasa terbang ke sana sini kan. Bertanyalah siapa pesakit yang pernah saya rawat. Yalah, tapi itu kaedah masing-masing.